Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pembangkang usah mengail dalam lopak air di tengah jalan raya. Pagi tadi ada satu sesi kuliah di Akademi Perundangan Negara, dahulunya dikenali sebagai ILKAP. Panjang juga kuliah tersebut, hampir 3 jam masa diperuntukkan untuk berkuliah. Tajuk kuliah itu adalah berkaitan dengan Akta 1E1663, yaitu Akta Meminda Perlembagaan Persekutuan untuk memasukkan perkara 49E mengenai anti lompat parti. Jadi apabila ada himpunan Turun Anwar ini sempatlah juga membelek bagaimana cara untuk Turun Anwar ini. Coba tanya kepada peserta himpunan itu, bagaimanakah caranya? Rasanya 90% peserta itu tidak tahu nak jawab. Malah kalau tanya ahli parlimen PAS seperti Fadli Sari yang beria-ia berkempen orang untuk hadir pada himpunan Turun Anwar itu pun tidak dapat jawab soalan tersebut. Mengikut perlembagaan, cara untuk turunkan Perdana Menteri adalah hanya 4 cara. Cara yang pertama ialah Perdana Menteri Anwar Ibrahim letak jawatan macam Tun Mahathir letak jawatan dulu semasa dia jadi Perdana Menteri ke-7, dan macam Tan Sri Muhyiddin Yassin juga letak jawatan semasa dia jadi Perdana Menteri yang ke-8. Itu cara yang pertama. Ada 3 cara lagi saya kongsikan dengan Anda sebentar lagi. Sebelum itu izinkan saya berkongsikan ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita tidak sembuh daripada sebarang penyakit. Kita mudah kena penyakit, kita tidak dapat melawan penyakit karena imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita lemah, jadi bodoh dan tidak bertindak seperti yang dikehendaki, maka kita akan kena penyakit dan jatuh sakit dan tak akan sembuh-sembuh. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita sehingga 400% ini, imun badan kita dididik menjadi bijaksana, maka dapat melawan penyakit dan menghapuskan akar penyakit daripada dalam tubuh badan kita, dan imun badan kita bertindak seperti seorang doktor di dalam tubuh badan kita yang mana dapat mengenal mana lawan, mana kawan dalam tubuh badan kita. Oleh sebab itu, apabila kita memakan Transfer Factor for Life ini, badan kita akan jadi kuat dan badan kita boleh melawan penyakit. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon yang tertera, dan untuk makluman, produk ini disahkan halal oleh Malaysia, juga lulus KKM dan juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Saudara, cara kedua untuk membuatkan Anwar Ibrahim turun daripada jawatan Perdana Menteri adalah mengadakan usul undi tidak percaya dalam parlimen, yang mana Speaker Dewan Rakyat telah sahkan tidak terima pun usul sedemikian untuk sesi kali ini. Jadi ada netizen dan pengulas politik kata betapa pengecutnya pembangkang sekarang, karena mereka bising di jalanan, karena mereka bising kononnya nak turunkan Anwar Ibrahim, tapi haram jada satu pun tidak berani membawa usul tidak percaya atau usul percaya di parlimen. Sehingga mereka kata kalau buat sulit mereka akan menang. Tapi macam mana mereka pasti 100% kalau buat secara sulit mereka menang? Silap-silap hari bulan mereka akan tambah kalah kalau dibuat secara sulit. Sebab ada juga ahli-ahli parlimen daripada pembangkang sebenarnya yang menyukai Anwar Ibrahim. Ketiga, kutip surat akuan daripada 112 ahli parlimen dan sembah kepada Yang di-Pertuan Agong. Keempat, cara keempat tidak boleh ditulis sebab berbahaya dan sensitif. Kata penulis ini, digugurkan jawatan. Jika lihat pada cara usul undi tidak percaya, ia perlukan kepada pengundian dalam Dewan Rakyat. Adakah mana-mana ahli parlimen yang menyokong kerajaan sekarang akan mengundi menyokong usul ini? Jika ada, maka ahli parlimen itu mempunyai risiko untuk digugurkan jawatannya sebagai ahli parlimen kerana ianya bertentangan dengan perkara 49E dalam kurungan 1 kurungan E dalam kurungan 2.
Jika kutip surat akuan pun sama sahaja risikonya, akan trigger perkara 49E dalam kurungan 1 kurungan E dalam kurungan 2 dan gugur jawatannya. Mana ada ahli parlimen sanggup hilang elaun 25.000 sebulan hingga 30.000 sebulan? Jadi, cara himpunan turun Anwar ini dibuat sebenarnya bukan objektifnya untuk turun Anwar. Himpunan itu sekadar himpunan untuk memberikan harapan kepada penyokong PAS dan Parti Bersatu Malaysia supaya tidak hilang semangat sahaja untuk memasuki PRU 16 nanti. Nanti ada orang cakap, hak berhimpun itu adalah kebebasan asasi. Memang benar berhimpun itu kebebasan asasi di bawah perkara 10 dalam kurungan 1 kurungan B, tetapi berhimpun itu biarlah ada matlamat. Orang Arab kata ada hadaf, bukan hadas, ya. Kalau sekadar hadir tanpa matlamat, maka ianya jadi perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia itu amalan syaitan. Macam orang yang berhimpun di Mekah pada musim haji itu, matlamatnya adalah jelas, yaitu untuk menunaikan rukun Islam. Ini sudahlah habis belanja RM300 hingga RM400 untuk hadir himpunan tanpa ada matlamat dan sekadar wala kepada arahan pemimpin adalah kerja sia-sia. Kita sekarang sudah masuk tahun ketiga pemerintahan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Apa gunanya untuk naik kerajaan baharu? Dalam keadaan berbaki tempo penggal ini hanya lebih kurang 1 hingga 2 tahun sahaja. Sudahlah ekonomi global hari ini sangat mencabar. Ini nak merorak-perandakan lagi kestabilan politik pastinya akan menambah cabaran. Lebih baik pembangkang hari ini fikir, bagaimana nak takluk pengundi dalam PRU 16. Jika masih ingat, PH dulu akhirnya pasrah dengan langkah Sheraton. Sebaik sahaja Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob angkat sumpah menjadi Perdana Menteri 9 pada bulan Ogos 2021, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng, Mat Sabu dan Madius Tangau telah mengikat MOU pada September 2021 untuk transformasi pentadbiran termasuk untuk perkenalkan Akta Anti Lompat Parti. Hasil kerja strategik itu akhirnya Pakatan Harapan membentuk Kerajaan Perpaduan bersama BN, GPS dan GRS. Bersabarlah untuk jadi kerajaan balik. Kalau sekadar bersorak tanpa gerak kerja yang berstrategik, ibaratnya seperti hanya mengail di dalam lopak air di tengah jalan raya. Mana dapat ikannya, kata penulis ini, yaitu Zulkarnain Luqman, Dr. Zulkarnain Luqman. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pengumuman Anwar Ibrahim untuk harga minyak RM1.99 seliter sebentar tadi mendapat sambutan yang hangat daripada rakyat Malaysia. 90% menyukai dan bersyukur dengan apa yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim. Namun ada juga 1, 2, 3 kerat penyokong-penyokong pembangkang walaun yang kelihatan seakan-akan lupa diri, yang kelihatan seakan-akan tak sedar diri, seperti kacang lupakan kulit. Dan ada juga yang bertindak seakan-akan mereka lah yang paling pintar di muka bumi ini. Mereka mengejek, menghina apa yang diumumkan oleh kerajaan, tapi mereka juga yang akan guna minyak itu setiap hari. Mereka patutnya bersyukur tentang penurunan harga minyak itu terlebih dahulu. Harus diingat, Anwar Ibrahim kali pertama Perdana Menteri yang sudah lama kita tunggu-tunggu menurunkan harga minyak sehingga nilai RM1. Tidak pernah lagi sehingga hari ini. Jadi, apakah rahasia di sebalik penurunan minyak ini? Rupa-rupanya dengan penurunan harga minyak RM1.99 kepada RM1.99 ini, kini Malaysia turun. Kini Malaysia antara 10 negara dengan harga petrol termurah di dunia. Kini kita masuk top 10. Jadi apalagi yang walau nak sangat. Kalau betul mereka hebat, kenapa waktu mereka berkuasa 33 bulan, sesen pun mereka tidak turunkan harga minyak itu?
Hanya Anwar Ibrahim yang menurunkan harga minyak sehingga seringgit 99 sen. Saudara, dengan penetapan harga baharu RON 95 yang turun kepada 1,99 ringgit seliter pada September nanti, Malaysia bakal tersenarai antara negara dengan harga petrol paling rendah di dunia. Ini satu inisiatif yang luar biasa daripada kerajaan Malaysia. Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah. Secara ringkas dan umumnya, kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang tidak bijaksana dan tidak kuat. Apabila imun badan kita lemah, bodoh, maka kita tidak sembuh daripada sembarang penyakit. Tapi berita baiknya, apabila imun badan kita menjadi kuat, dididik menjadi bijaksana, dapat mengenal antara penyakit dengan bukan penyakit, dapat mengenal antara lawan dengan kawan dalam tubuh badan kita, imun badan kita akan bertindak seperti seorang doktor di dalam tubuh badan kita, melawan dan menyingkirkan semua penyakit yang dalam tubuh badan kita, dan lebih luar biasa, mengingat, dididik oleh Transfer Factor ini, maka kita sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Dengan itu, dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera, dan ingat, produk ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, dan terapi imun ini ialah halal dan juga diakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Dapatkannya segera. Baiklah, berdasarkan perbandingan harga yang dikongsikan dalam satu infografik, Malaysia kini berada di tangga ke-9 daripada 10 negara dengan harga RON 95 termurah. Negara-negara lain yang termasuk dalam senarai dan berada di kedudukan 3 teratas adalah Iran sebanyak 0.13 ringgit seliter, Libya 0.14 ringgit seliter, dan Venezuela 0.16 ringgit seliter. Di tangga keempat ialah Angola dengan 1.51 ringgit seliter, diikuti Mesir dan Algeria masing-masing RM 1.56 ringgit seliter, Kuwait 1.57 ringgit seliter, dan Turkmenistan 1.97 ringgit seliter. Malaysia berada di hadapan Kazakhstan yang mencatat RM 2.18 ringgit seliter, manakala harga RON 95 di Arab Saudi pula adalah sekitar 2.63 ringgit seliter. Penetapan harga RM 1.99 ringgit seliter bagi RON 95 merupakan bukti komitmen kerajaan Madani dalam membela kebajikan rakyat. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan langkah penyaluran subsidi bersasar sebagai antara usaha mengekang ketirisan dan memastikan bantuan sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Hari ini rakyat Malaysia menyambut baik pengumuman beberapa inisiatif bantuan kos sara hidup yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah berkenaan merangkumi pemberian tunai sekali sebanyak RM100 cuti umum seluruh negara pada 15 September ini serta penurunan harga petrol 95. Perancangan penurunan harga petrol RON 95 kepada 1.99 ringgit seliter menerusi mekanisme subsidi bersasar turut disambut baik rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar. Kami sayang Malaysia. Bye-bye.